Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya wartawan Emilia Azmi bersama rakan-rakan akan melaporkan isu hangat topik perbualan dalam kalangan masyarakat, iaitu isu pemerdagangan manusia melalui sempadan Malaysia-Thailand. Pengupasan topik ini merangkumi isu buruh asing dan pendatang asing tanpa izin parti yang memberikan cabaran dalam ekonomi negara serta langkah bagi mengatasi isu tersebut. Pertama sekali, saya akan mengupas terlebih dahulu topik berita berkenaan dengan buruh asing. Dalam era globalisasi kini, buruh asing bukanlah fenomena baru, malah telah berlanjutan sejak sekian lama termasuk negara Malaysia. Sehingga 1990-an, kemasukan tenaga buruh asing terus menyumbang tenaga terutama dalam bidang pembuatan, perladangan, pembantu rumah, pembinaan dan perkhidmatan seperti pekerja restoran dan jurupam di stesen petrol. Namun begitu, kemasukan buruh asing ini dibayangi dengan jumlah kemasukan pendatang asing tanpa izin parti yang sama banyak. Kemasukan buruh asing ke negara ini telah mencapai tahap yang membimbangkan serta di luar kawalan pihak berkuasa kerana mulai mengundang pelbagai implikasi negatif terutamanya dalam sektor ekonomi. Jumlah buruh asing yang berdaftar jika digabungkan dengan jumlah parti sudah melebihi jumlah penduduk kaum India yang merupakan kumpulan etnik ketiga terbesar di Malaysia. Berita harian 13 Ogos 2007. Hasil dapatan kajian Fuad Berawi 2011 memaparkan peratusan kemasukan buruh asing dari Thailand ke Malaysia mengikut bulan dengan kemasukan adalah tinggi pada suku pertama setiap tahun. Dapat dilihat bulan Februari menerima kemasukan paling ramai sebanyak 23.33%, diikuti bilangan kedua terbesar pada bulan Januari dan Mac yang menerima kemasukan yang sama iaitu 15%. Trend kemasukan adalah tinggi pada suku pertama setiap tahun mungkin disebabkan pekerja Thailand telah tamat persekolahan pada penghujung tahun dan datang ke Malaysia pada awal tahun untuk mencari pekerjaan atau untuk memerlukan kehidupan baru. Selain itu, stok barangan baru masuk pada awal tahun dan majikan memerlukan lebih ramai pekerja. Trend kemasukan juga meningkat pada pertengahan tahun Mei hingga Julai yang juga berkait dengan sebahagian lagi penduduk Thailand menamatkan tempoh belajar dan mula masuk ke pasaran kerja. Oleh itu, memang benar buruh asing merupakan komponen penting sebagai penyumbang kepada pembangunan ekonomi, tetapi kerajaan perlu memastikan pengambilan golongan ini adalah seimbang dengan keperluan. Seterusnya, saya akan teruskan dengan kebanjiran pendatang asing tanpa izin parti. Penyeludupan migran merupakan aktiviti jenayah rentas sempadan yang dapat memberi keuntungan kepada pihak yang menguruskannya. Golongan pendatang yang menggunakan kaedah ini dianggap sebagai pendatang asing tanpa izin parti kerana proses kemasukan mereka ini telah melanggari undang-undang di sebuah negara. Antara isu parti seperti yang dilaporkan oleh Astro Awani pada 17 Ogos 2022 menceritakan Angkatan Tentera Malaysia ATM menggagalkan cubaan 12 parti yang memasuki Malaysia melalui sempadan negara Malaysia-Thailand. Kesemua parti warga Myanmar ditahan di kawasan ladang getah Bukit Kayu Hitam dan hasil pemeriksaan mendapati warga negara Myanmar itu tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah. Bukan itu sahaja, pada 5 Februari 2023, Sinar Harian juga menyiarkan tentang 3 parti warga negara Myanmar ditahan penguat kuasa ketika cuba pulang ke Thailand melalui sempadan Malaysia-Thailand di Kampung Bukit Hitam juga dengan menaiki kereta Perdua Alza. Perampasan kenderaan, telefon bimbit dan wang tunai dalam mata wang Malaysia dan Myanmar bernilai hampir RM73,000 Malaysia. Dengan ini, terbuktilah bahawa pendatang asing tanpa izin parti sememangnya membawa banyak impak negatif kepada masyarakat dan negara serta kerajaan perlu memandang serius isu ini sebelum nasi menjadi bubur. Jadi, persoalannya, apakah cabaran kepada ekonomi negara dan langkah kerajaan mengatasi isu tersebut?
Ikuti laporan pertama yang disediakan wartawan Amirah Rashid berkenaan cabaran kepada ekonomi negara. Silakan Amirah. Terima kasih wartawan Emilia Azmi. Bersama saya Amirah Rashid yang akan mengupas tentang cabaran yang dihadapi dalam mengatasi isu buruh dan parti di negara Malaysia. Isu buruh asing dan parti di negara ini bukan lagi isu yang luar biasa berlaku. Kemasukan buruh asing dan pendatang tanpa izin ke dalam negara kita telah mengundang pelbagai cabaran dan implikasi yang negatif, seperti berlakunya peningkatan kes jenayah. Antara aktiviti jenayah yang sering berlaku di kalangan buruh asing adalah seperti merompak, membunuh, meragut, pecah rumah, penyeludupan dan pengedaran dadah. Hal ini berlaku kerana apabila terdapat buruh asing yang datang ke Malaysia tetapi tidak dapat pekerjaan. Apabila mereka menganggur, mereka tidak akan dapat untuk memenuhi tuntutan dan kehendak diri seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan kenderaan. Maka mereka akan mula-mula berjinak dengan aktiviti jenayah seperti untuk mendapatkan sumber kewangan. Jadi di sini, apabila berlakunya peningkatan kes jenayah di Malaysia, maka pelancong dari luar negara akan takut untuk datang melancong ke negara kita. Hal ini dikatakan demikian kerana pelancong luar negara akan berasa terancam dan seterusnya kurang melawati ke lokasi pelancongan yang berkemungkinan berlakunya jenayah. Kebimbangan berlakunya jenayah boleh mewujudkan perasaan tidak selamat dalam diri pelancong kerana berkemungkinan menjadi mangsa jenayah. Dalam hal ini, faktor keselamatan menjadi faktor utama dalam pemilihan destinasi pelancongan. Ketiadaan pelancongan luar berkunjung ke dalam negara kita sekaligus menyumbang kepada penurunan pendapatan negara. Hal ini sekaligus menyebabkan ekonomi negara kita akan merosot. Seterusnya, cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam menghadapi kebanjiran buruh asing di Malaysia ialah berlakunya pengaliran wang ke luar negara. Kebanjiran buruh asing di negara kita bermakna pengaliran wang ke luar negara turut meningkat. Buruh asing yang bekerja di negara kita akan mengirim sebahagian wang gaji yang diterima ke kampung halaman untuk menampung kehidupan keluarga mereka yang hidup serba kekurangan di negara asal mereka. Hal ini dikatakan demikian kerana jika mata wang ringgit Malaysia RM ditukarkan kepada mata wang negara mereka, nilainya adalah berlipat ganda. Jadi, jika keadaan ini dibiarkan berterusan akan merugikan negara. Kenyataan menyatakan bahawa dua kumpulan pekerja asing Thailand dilaporkan menghantar pulang jumlah wang sekitar 400 juta baht, iaitu sebanyak 53 juta ringgit sebulan bagi perbelanjaan keluarga di kampung. Jika nilai pendapatan faktor ke luar negara mereka adalah lebih besar daripada nilai pendapatan faktor dari luar negara, akan menyebabkan pendapatan faktor bersih luar negara iaitu PFBLN bernilai negatif. PFBLN yang bernilai negatif seterusnya akan membawa kepada berlakunya kurangan dalam imbangan pembayaran. Maka kurangan yang berlaku dalam imbangan pembayaran akan menyebabkan berlakunya kemerosotan ekonomi negara. Tuntasnya, kemasukan buruh asing dan parti ke dalam negara kita merupakan satu isu yang begitu hangat dibincangkan. Lebih-lebih lagi, perkara ini sudah menjadi perkara yang lazim berlaku. Jadi, sememangnya menjadi tanggungjawab semua pihak bagi memastikan isu kemasukan buruh asing dan parti ke negara kita dapat diselenggara dengan baik untuk memastikan pembangunan negara dari aspek ekonomi negara berada pada tahap yang stabil. Kestabilan ini mampu mencerminkan tahap pembangunan sesebuah negara. Jadi, seterusnya kita bersama wartawan Azmawati Abdullah yang akan mengupas dengan lebih mendalam tentang langkah dalam menghadapi masalah kemasukan buruh dan parti. Dipersilakan Azmawati. Terima kasih wartawan Amirah Rashid. Bersama saya wartawan Azmawati Abdullah akan melaporkan usaha kerajaan dalam mengatasi isu kedatangan buruh asing dan juga parti ke Malaysia. Untuk pengetahuan semua, pertumbuhan ekonomi yang begitu pesat di negara kita telah meningkatkan keperluan buruh asing dalam negara pelbagai bidang utama. Lantas, ratusan ribu penduduk dari negara jiran mengambil kesempatan untuk memasuki negara kita secara beramai-ramai. Pereksplortasian buruh asing dan juga parti ini semakin ketara berlaku dalam negara kita. Dapat diulaskan bahawa kedatangan mereka sudah menjadi lumrah sama ada dengan secara haram ataupun sah. Kedatangan mereka boleh diibaratkan
Di mana ada gula, di situ ada semut. Kerana mereka datang dengan tujuan untuk mencari rezeki, lalu dibawa pulang ke kampung halaman mereka. Majoriti mereka adalah buruh asing atau pendatang asing yang datang dari negara jiran seperti Indonesia, Myanmar, Bangladesh dan juga Thailand. Namun begitu, kegiatan kemasukan parti dan juga buruh asing dari sempadan Thailand paling banyak berlaku oleh kerana faktor jarak yang sangat dekat. Kehadiran mereka telah mencetuskan kebimbangan di kalangan pemimpin dan rakyat tempatan. Oleh hal yang demikian, kita sebagai penduduk negara ini perlu celik mata dan mengambil langkah yang proaktif bagi mengatasi masalah ini, tidak kira kerajaan atau rakyat yang perlu saling bekerjasama menangani isu ini sebelum ia menjadi barah dalam negara. Dapat dilihat bahawa semua usaha sudah dilakukan secara menyeluruh namun masih belum dipertingkatkan. Jadi usaha kerajaan untuk menangani isu buruh asing dan pendatang tanpa izin ini ialah mengetatkan lagi kawalan sempadan negara. Dalam usaha membendung kehadiran mereka, pihak berkuasa perlulah lebih giat mengawal sempadan negara, terutamanya sempadan Malaysia Thailand, daripada kemasukan golongan buruh asing dan parti ini. Pihak berkuasa seperti Pasukan Gerakan PGA, polis atau askar hendaklah menggembling tenaga dan bertindak bersepadu dalam menjalankan rondaan yang lebih kerat di sempadan negara seperti di Padang Besar dan Ratau Pancang bagi mengenal pasti pintu masuk haram atau lubang-lubang tikus yang digunakan oleh rakyat Thailand untuk memasuki negara kita. Pihak berkuasa haruslah lebih peka dan menjalankan pemeriksaan yang lebih kerat di kawasan sempadan yang mudah dicerobohi. Usaha tambahan yang diguna pakai oleh kerajaan daripada peningkatan teknologi ini ialah kerajaan menggunakan 25 drone untuk memantau pergerakan sempadan Thailand dan Malaysia dalam mengekang jenayah dan pembolosan buruh asing dan juga parti dari Thailand. Selain daripada itu, dapat diteruskan lagi peranan kerajaan bagi mengatasi isu buruh asing dan parti ini ialah meningkatkan penguatkuasaan undang-undang. Hal ini dikatakan demikian kerana penguatkuasaan undang-undang yang lemah membuatkan kegiatan ini semakin berleluasa. Kedatangan buruh asing dan parti pendatang tanpa izin ini semestinya mempunyai orang dalam yang membolehkan mereka berani berbuat demikian. Lantaran itu, hukuman yang berat sepatutnya dikenakan kepada sesiapa sahaja yang menjadi dalang kepada kegiatan ini. Ketiadaan hukuman yang berat membuatkan dalang yang mengambil buruh asing ini berani menjalankan kegiatan penyeludupan buruh. Jadi pihak yang perlu bertanggungjawab untuk memastikan hanya pekerja yang layak dan sah sahaja bekerja di Malaysia. Pihak berkuasa seperti polis dan imigresen hendaklah melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab bagi memperteraskan kemasukan buruh asing dan parti ke Malaysia supaya menjamin kesejahteraan hidup. Oleh itu, penguatkuasaan akta yang sedia ada perlu diaplikasikan dengan lebih tegas oleh pihak kerajaan seperti Akta Pekerjaan 1955 dan Akta Imigresen 1959 yang harus dikuatkuasakan dengan menyeluruh. Oleh itu, isu ini perlu dipandang serius dan perlu diambil tindakan yang lebih keras supaya negara kita menjadi salah satu negara yang selamat dan aman daripada pencerobohan buruh asing dan parti tanpa izin. Sekian itu sahaja daripada saya, wartawan Azmawati Abdullah, Berita Globalisasi, merealisasikan inspirasi anda.